Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi kita turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke perasmian pembukaan webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021. Anjuran bersama Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Sektor Pendidikan Islam dan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berbahagia, Puan Hajah Anismah binti Emnoh, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang bersuah, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Penolong-Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, para jurulatih dan para moderator webinar, anggota Jawatan Kuasa Pengelola Webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021 dan hadirin yang dihormati sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kasihnya dapat kita bersama-sama dalam majlis pembukaan rasmi webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP tahun 2021 anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Saya bagi pihak majlis ingin mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, para ilmuwan sekalian ke majlis yang sungguh bermakna ini. Sesungguhnya kesudian tuan-tuan menghadirkan diri ke webinar ini dalam kesibukan tugas-tugas seharian membuktikan minat dan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan terhadap bidang teknologi pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya seminar-seminar seperti ini akan dapat memberi manfaat terbaik dalam dunia pendidikan dan memperkasakan lagi bidang teknologi pendidikan di Malaysia. InsyaAllah. Hadirin yang dihormati sekalian, acara pada pagi ini dimulai dengan memohon restu dan rahmat daripada Ilahi agar majlis pada pagi ini memperolehi barakah dan manfaat. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Encik Syahrul Nizam bin Munjir, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memimpin bacaan doa. Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barru wal jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor 2021 yang diadakan dari 25 September sehingga 27 November 2021. Berkatilah ia daripada awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami mohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakakan program kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkal wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syahrul Nizam bin Munjir atas pimpinan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai pembuka tirai ucapan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Selangor tahun 2021. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk tampil menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha Puan Haja Anismah binti M. Noh, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah dan warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah negeri Selangor, panel pembentang dan moderator, serta tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, para hadirin yang dihormati sekalian. Pertamanya, saya ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, maka dapat kita bersama-sama berkumpul secara atas talian dalam majlis perasmian webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor bagi tahun 2021. Situasi ini merupakan norma baharu yang semakin menjadi kelaziman kepada kita, khususnya warga pendidik dalam usaha meneruskan agenda perkongsian ilmu dan pada masa yang sama merupakan usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Untuk makluman hadirin sekalian, program webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP ini merupakan satu alternatif Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP kepada perancangan asal, iaitu program penghasilan video amalan terbaik Best Practices yang tidak dapat kami laksanakan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penularan wabak COVID-19 yang masih berada pada tahap membimbangkan. SSTP dengan kerjasama yang sangat erat Sektor Pembelajaran SPB, Sektor Pendidikan Islam SPI dan Sektor Pendidikan Khas SPK dalam merealisasikan pelaksanaan program webinar ini. Terima kasih diucapkan atas kerjasama yang telah diberikan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam memenuhi kehendak norma baharu pada hari ini yang memerlukan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR dilaksanakan dengan jayanya, guru-guru perlu diberikan input sokongan berupa perkongsian pedagogi, teknologi pendidikan terkini, teknik-teknik, idea, inovasi ataupun apa-apa alternatif terbaik melalui perkongsian guru-guru cemerlang dan guru-guru hebat dalam negeri Selangor ini. Justru melalui webinar ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keyakinan diri guru-guru untuk melaksanakan PDPR secara lebih menarik dan berkesan dengan adanya perkongsian, bimbingan dan panduan daripada panel-panel yang telah dipilih menerusi slot-slot yang telah dijadualkan. Ianya juga selaras dengan tema webinar kita pada kali ini, iaitu memanfaatkan teknologi pendidikan ke arah PDP berkesan. Hadirin yang dihormati sekalian, webinar pada hari ini akan dilaksanakan secara hybrid broadcasting dan live streaming di YouTube channel JPN Selangor bagi membolehkan lebih ramai guru ataupun target audience dapat turut serta dalam program ini dan ianya boleh dijadikan rujukan di masa hadapan. Program ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat bermula 25 September dan akan berakhir pada 27 November 2021. Guru-guru adalah bebas untuk menyertai mana-mana slot ataupun tajuk webinar yang dikehendaki dan bersesuaian kerana fokus kandungan webinar pada kali ini ialah 6 subjek teras SPM iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains,
sejarah dan pendidikan Islam atau moral, serta 4 subjek elektif STEM SPM iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Seramai 20 orang panel pembentang telah dipilih dalam kalangan guru cemerlang dan guru-guru hebat negeri Selangor yang telah dikenal pasti bagi menjayakan webinar amalan terbaik teknologi pendidikan dalam PDP. Terima kasih diucapkan kepada barisan panel pembentang dan juga moderator yang terlibat dalam webinar ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sekali lagi saya bagi pihak Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama daripada Sektor Pembelajaran SPB, Sektor Pendidikan Islam SPI dan Sektor Pendidikan Khas SPK Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, semua panel pembentang dan moderator yang turut sama dalam memastikan webinar ini berjaya dilaksanakan. InsyaAllah, kita mengharapkan program seperti ini akan terus dilaksanakan pada masa-masa akan datang dan dapat memenuhi kehendak sebagai satu usaha untuk memastikan guru-guru menghasilkan PDPR yang menarik, seterusnya mampu memberikan impak yang besar dalam kemenjadian murid. Akhir kata, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan kekuatan dari aspek fizikal dan mental untuk meneruskan perjuangan melaksanakan agenda pendidikan negara demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan pembukaan yang disampaikan oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Nuri bin Husin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Para pendidik yang arif sekalian, majlis kini mempersilakan Yang Berbahagia Puan Hajah Hanismah binti M. Noh, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, untuk menyampaikan ucap utama dan seterusnya merasmikan pembukaan webinar amalan terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang dan terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Yang Berusaha, Barisan Timbalan-Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang dihormati Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Berusaha Encik Muhammad Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan selaku pengerusi pelaksana program webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021, barisan panel dan moderator yang terlibat dalam pembentangan webinar, semua ahli jawatan kuasa pelaksana webinar dan seterusnya semua guru, warga pendidik di Negeri Selangor. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021 yang jurung-jurung kalinya diadakan. Sekarang tahniah saya ucapkan kepada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Sektor Pendidikan Islam dan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kerana berjaya bersama-sama menganjurkan webinar kali ini bermula dari 25 September 2021 sehingga 27 November 2021. Saya amat menghargai segala usaha yang telah dilakukan oleh sektor-sektor yang terlibat dalam menganjurkan webinar pada hari ini. Sesungguhnya, usaha ini sangat penting dan bermakna dalam memberikan input dan pendedahan khususnya kepada warga pendidikan di Negeri Selangor berkaitan amalan terbaik teknologi pendidikan yang digunakan semasa melaksanakan PDP. Ianya dilihat amat sesuai dalam keadaan sekarang di mana penggunaan teknologi pendidikan amat diperlukan dalam pelaksanaan PDPR yang memberikan impak positif dalam kalangan anak murid. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas
atas usaha berterusan yang ditunjukkan selama ini. Ia merupakan satu usaha yang baik bagi mencetus kecemerlangan pendidikan khususnya dalam penggunaan teknologi pendidikan. Sebagaimana yang dimaklumi, guru adalah kunci dan penggerak utama dalam menentukan kejayaan terhadap sesuatu dasar dan hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia. Perubahan minda dan sikap guru menjadi penentu kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran. Webinar ini diharapkan dapat memberikan cetusan-cetusan idea dan pencambahan ilmu yang akhirnya dapat memberikan impak terhadap kualiti dalam PDP guru-guru di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, antara objektif pelaksanaan webinar ini adalah bertujuan untuk membantu guru-guru meningkatkan keyakinan kendiri dalam melaksanakan PDPR secara lebih menarik dan berkesan serta berkongsi amalan-amalan terbaik PDP untuk membolehkan murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Di samping itu, webinar ini juga diharapkan dapat menyokong hasrat yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP sekolah menengah seterusnya dapat meningkatkan prestasi sijil pelajaran Malaysia di negeri Selangor. Tema webinar pada tahun ini yang jerung-jerung kali diadakan ialah memanfaatkan teknologi pendidikan ke arah PDP berkesan. Dengan adanya pelbagai digital tools dalam era teknologi pada hari ini, amat diharapkan agar semua guru dapat memanfaatkan teknologi sedia ada dan meneruskan memberikan impak yang besar penggunaannya semasa PDP dilaksanakan. Peserta-peserta webinar juga diharapkan dapat memberikan fokus dan mengambil input-input yang diberikan sepanjang webinar ini berlangsung untuk diterapkan dalam PDP masing-masing mengikut kesesuaian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, KPM melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak hadir ke sekolah ketika negara menghadapi ancaman COVID-19. Justru, teknologi pendidikan dilihat memainkan peranan penting dalam PDPR yang dijalankan oleh guru-guru ketika negara mengalami pandemik ini. Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah juga telah dibangunkan oleh KPM bertujuan untuk membantu guru-guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Proses PDPR melalui pelantar pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia atau DELIMA, Cikgu Tube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial adalah sangat digalakkan. Aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams secara lintas langsung atau live stream atau e-permainan, video, klip audio, e-buku, rakaman atau tugasan dalam talian semakin dekat dalam kalangan pendidik dan murid-murid pada hari ini. Teknologi pendidikan seperti ini banyak membantu guru-guru dalam melakukan proses PDPR. Justru itu, pelantar-pelantar pembelajaran ini sentiasa dikemaskini oleh KPM dengan kerjasama Google, Microsoft serta beberapa syarikat yang lain. Sebagai contoh, pelantar Google melalui Digital Educational Learning Initiative Malaysia atau DELIMA, pengguna-pengguna yang mempunyai ID DELIMA, JPN dan PPD telah dinaik taraf ke G Suite Enterprise for Education bagi membantu guru-guru sekolah dalam urusan PDP harian mereka. Adalah diharapkan guru-guru dapat memanfaatkan teknologi yang diperkenalkan dan menguasai teknologi tersebut demi membantu para pelajar supaya terus dapat mengikuti pembelajaran sepanjang tempoh pandemik ini. Moga-moga pandemik ini akan berakhir pada suatu hari nanti dan sesi persekolahan bersemuka boleh dilaksanakan semula, insya-Allah. Yang terkini, yang terdekat ialah kemasukan murid-murid tingkatan 6 dan juga murid-murid
di kelas-kelas PKPI dan juga MBK ya pada 3 Oktober ini, dan diharapkan guru-guru yang terlibat dapat melaksanakan PDP bersemuka ini dengan berkesan menggunakan platform-platform ICT dengan baiknya. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua jawatankuasa pelaksana ya daripada sektor sumber teknologi pendidikan, sektor pembelajaran, sektor pendidikan Islam dan sektor pendidikan khas Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan webinar pada tahun ini. Terima kasih juga kepada semua pembentang dan moderator yang terlibat. Kepada guru-guru di Negeri Selangor, ambillah peluang ini untuk menerokai amalan-amalan terbaik teknologi pendidikan yang telah dikongsikan dalam webinar untuk diguna pakai dalam PDP masing-masing mengikut kesesuaian. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan webinar amalan terbaik teknologi pendidikan dalam pendidikan Negeri Selangor bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Hajah Hanismah binti M. Noh atas ucap utama yang sungguh bermakna dan penyempurnaan perasmian webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021 sebentar tadi. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang bestari sekalian, majlis kita kini di penghujung. Saya bagi pihak majlis dengan penuh hormatnya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, AJK Indo dan pengelola webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021, para jurulatih, para moderator dan individu yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Tumbuh melata daun pegaga, tumbuhnya subur di pinggir desa, tutur kata harus dijaga agar tiada tersinggung rasa. Tutur kata harus dijaga agar tiada tersinggung rasa. Andai terlanjur tuturnya hamba, ampun dan maaf yang hamba minta. Sebelum bersurai, majlis dengan penuh hormat mempersilakan moderator bagi slot pertama, Puan Siti Fatimah binti Haji Dullah untuk meneruskan program. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Puan Siti Fatimah binti Haji Dullah untuk meneruskan program. Diucapkan kepada pengerusi Puan Ismail Indah. Diteruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salam sejahtera. Selamat datang ke webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021, anjuran bersama sektor sumber teknologi pendidikan, sektor pembelajaran, sektor pendidikan Islam dan sektor pendidikan khas Jabatan Negeri Selangor. Menggantikan jabatan yang ketua-ketua Jabatan Pendidikan Negeri
pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai-pegawai pendidikan daerah seluruh negeri Selangor, pengetua-pengetua guru besar sekolah negeri Selangor, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan guru-guru yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberi ruang, peluang dan kesempatan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyertai sesi webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Majlis sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan, guru-guru serta hadirin sekalian ke majlis yang penuh bermakna ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program webinar Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021 akan berlangsung bermula 25 September 2021 sehingga 27 November 2021 dengan tema Memanfaatkan Teknologi Pendidikan ke arah PDP berkesan. Oleh itu, para guru ambillah peluang untuk menyertai program webinar ini. Di dalam ucapan Puan Hajah Anismah binti Emno, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, beliau menekankan bahawa guru-guru perlu menguasai teknologi pendidikan, memanfaatkan teknologi sedia ada dan menggunakannya dalam PDP mengikut kesesuaian agar dapat memberi impak yang positif dalam kalangan murid-murid, seterusnya dapat meningkatkan kecemerlangan dalam pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin memaklumkan bahawa link kehadiran Amalan Terbaik Teknologi Pendidikan dalam PDP Negeri Selangor tahun 2021 bagi slot pertama akan diberikan pada akhir program. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengisi link kehadiran bagi mendapatkan sijil penyertaan peringkat Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan hadirin, selesai sesi ceramah berakhir nanti, sesi soal jawab akan dibuka. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada penceramah, para hadirin boleh mengajukan soalan di ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, slot pertama webinar pagi ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zul Hakim bin Munjari, Guru Cemerlang Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustafa Sabak Bernam, yang bertajuk Teknologi dalam Pendidikan Islam, satu perkongsian. Ustaz Zul Hakim sudah ada ya? InsyaAllah ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Apa khabar Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Terima kasih Kak Fatimah, sihat Kak Fatimah? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ya. Baik, terlebih dahulu biarlah saya memperkenalkan serba sedikit biodata penceramah kita pada pagi ini. Ustaz Zul Hakim bin Munjari berasal dari Sabak Bernam, Selangor. Beliau pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary Sandakan pada tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Selayang pada tahun 2004. Seterusnya, beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustafa pada tahun 2008 hingga kini. Beliau adalah yang dipertua
Majlis Guru Cemerlang Sabak Bernam, Juru Ukur Kiblat Kediaman Majlis Agama Islam Selangor, penulis buku teks KSSR Pendidikan Khas, panel penulis buku teks Pendidikan Islam tingkatan 2 hingga tingkatan 5, panel penilai penulis buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia Dewan Bahasa Pustaka, penggubal DSKP Pendidikan Islam tingkatan 1 hingga tingkatan 5, penggubal modul Pendidikan Islam KPM Jurulatih Kebangsaan Pendidikan Islam. Baik. Antara anugerah yang pernah diterima oleh Ustaz Zul Hakim bin Munjari, ya. Beliau pernah menerima Guru Inovatif Guru Pendidikan Islam Negeri Selangor pada tahun 2018, Anugerah Emas IABD Peringkat Kebangsaan IPG Melaka tahun 2017, Anugerah Emas IDBOS Peringkat Kebangsaan IPG Darul Aman pada tahun 2018 dan 2019, Anugerah Emas IUCEL Peringkat Antarabangsa Unity Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2018, Anugerah Perak IICE Peringkat Antarabangsa pada tahun 2018, Naib Johan Pendidikan Smart Smore pada tahun 2018, Anugerah Perak Pertandingan Inovasi Amalan Terbaik Pembelajaran dan Pemudahcaraan Peringkat Kebangsaan IPG Kota Baharu tahun 2019 dan 2 anugerah emas dalam Sabak Bernam Innovation Competition Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zul Hakim bin Munjari menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Teknologi dalam Pendidikan Islam Satu Perkongsian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Yang Berusaha Puan Hajah Fatimah, Siti Fatimah binti Dolah, kakak saya, sahabat saya, mentor saya, ketua pemeriksa SPM dan yang mutawif saya yang banyak menolong saya, mentor saya ketika saya nak pergi umrah hari itu. Terima kasih kepada Puan Hajah Siti Fatimah. Okay, yang berbahagia Puan Hajah Anismah binti M. Noh, Ketua Pengarah Pendidikan Negeri Selangor, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, salam JPN Selangor terbilang daripada saya Ustaz Zul Hakim bin Munjari. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin berkongsi dan setelah diamanahkan oleh pihak SPI, Sektor Pendidikan Islam, untuk kami untuk berkongsi amalan terbaik PDP yang berteraskan teknologi pendidikan semasa PDP atau semasa PDPR. Dan sejujurnya pada pagi ini sahabat-sahabat semua, saya bukan orang terbaik di sini untuk berkongsi dan saya yakin di luar sana ramai lagi sahabat-sahabat kita yang hebat, yang sangat-sangat committed menjalankan PDP menggunakan atau berteraskan pada teknologi. Saya hanya berkongsi atau saya menggunakan teknologi ini dan hari ini saya berkongsi kepada sahabat-sahabat apa yang saya buat, apa yang saya telah gunakan semasa kelas saya PDP ataupun PDPR yang boleh sama-sama kita kongsikan. Dan saya setuju kat luar sana ramai lagi sahabat-sahabat yang hebat-hebat, cuma saya sebagai generasi X yang ialah pada zaman 70-an yang awal kita tahu kita gunakan typewriter kan. Dan kita berkembang kepada komputer dan sebagainya. Dan saya yakin ini juga berlaku pada semua sahabat-sahabat yang seumur dengan ataupun seusia dengan saya. Bila datangnya teknologi ini, apa kita kena buat dan bagaimana kita kena mendepani dan bagaimana kita nak bawa teknologi ini ke dalam kelas supaya anak-anak kita boleh manfaatkan teknologi ini. Dan kita sebagai GPI seharusnya sahabat-sahabat semua kena mengambil peluang, kena mengambil inisiatif untuk kita belajar, untuk kita sama-sama kita mendepani atau menyantuni teknologi ini yang saya yakin sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat membantu kita sebagai GPI, sebagai cikgu, sebagai guru, sebagai ibu bapa untuk kita mendekatkan konten atau mendapatkan isi ilmu yang kita nak
dedahkan untuk nak sampai kepada anak-anak sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pada pagi ini saya telah sediakan beberapa slide untuk sahabat-sahabat tonton, untuk sama-sama kita lihat apa yang saya dah buat ya sahabat-sahabat semua, apa yang saya dah buat di sekolah saya atau di kelas saya, untuk sama-sama kita berkongsi rasa bagaimana cabaran PDPR ini, cabaran COVID-19 ini mengubah landscape kita sebagai GPI, khususnya bagaimana kita nak berani, kita nak perlu tangkas untuk merebut teknologi ini dan kita cuba laksanakan di dalam kelas, laksanakan kepada anak-anak kita di dalam kelas sahabat-sahabat. InsyaAllah seterusnya saya akan bentangkan beberapa slide yang saya boleh share kepada, saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua supaya menjadi inspirasi. Harap-haraplah menjadi inspirasi kepada sahabat-sahabat semua untuk kita laksanakan PDP yang berteraskan kepada teknologi. Okey ya, saya beri masa sekejap. Okey, ini dari sahabat-sahabat, insyaAllah pada pagi ini saya dengan Puan Hajah Siti Fatimah akan berkongsi, dan saya kira Siti Fatimah juga mempunyai banyak input-input yang boleh kongsikan bagaimana beliau mengajar pendidikan Islam yang saya kira lagi veteran atau lagi senior daripada saya, dan boleh kita sama-sama melihat atau sama-sama kita kongsikan kepada sahabat-sahabat di luar untuk kita laksanakan PDP yang berteraskan kepada teknologi. Sahabat-sahabat semua, pada pagi ini saya nak dedahkan untuk bawakan, saya kira sahabat-sahabat telah maklum tentang ini, kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kerana mereka hidup bukan pada zamanmu, itu bukan zaman kita. So anak-anak sahabat-sahabat semua, pada pagi ini cuba kita renung-renungkan, fikir-fikirkan apakah pedagogi, apakah kaedah pengajaran kita ini bersesuaian dengan minda, sesuaian dengan keperluan anak-anak kita pada zaman mereka, zaman akan datang. Kita akan memikirkan beyond, kita melihatkan luar kotak. Kita tak boleh selesa dengan kaedah kita, sedangkan kaedah ini sebenarnya tak sesuai dengan keperluan atau kehendak anak-anak kita. So anak sahabat-sahabat semua, kita saya yakin benda ini dah tuan-tuan dah laksanakan di sekolah masing-masing, dan saya yakin bagi sahabat-sahabat yang masih lagi bertekan kepada handphone, bertekan kepada PowerPoint, boleh kita explore lagi dekat pautan-pautan yang disediakan oleh KPM, dan di luar sana terlalu banyak sahabat-sahabat yang boleh kita download, boleh kita cuba kita surf dan sebagainya, pautan-pautan apps yang telah disediakan oleh pihak KPM yang sangat-sangat baik, yang boleh kita jalankan atau laksanakan untuk PDP anak-anak kita di dalam kelas. Dan saya kira inilah benda yang akan mereka bawa, akan mereka gunakan pada zaman mereka nanti. Dan ini sahabat-sahabat semua, ini sebagai kita GPI, mungkin yang cikgu-cikgu veteran dan sebagainya, inilah cabaran kita untuk kita belajar, untuk kita kaut, untuk kita sama-sama kita belajarlah untuk bagaimana kita untuk apply teknologi ini yang sangat-sangat menarik sebenarnya kepada anak-anak kita. Tajuk kita pada pagi ini ialah teknologi pendidikan Islam, dan perkongsian tajuk pada saya pada pagi ini saya nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua apa yang telah saya nak masuk sedikit tentang konsep asas teknologi dalam pendidikan. Ini berdasarkan rujukan saya. Sebenarnya teknologi pendidikan ini benda yang bukan benda baru, yang dah lama. Kalau tuan-tuan pernah belajar semasa dalam di IPG ataupun universiti dan sebagainya, tentu akan berjumpa ini, dan banyak tokoh-tokoh pendidikan yang membawakan konsep yang sama, iaitu dia sebenarnya teknologi pendidikan adalah satu proses merancang, membina, mereka, membentuk, melaksana dan menilai aktiviti secara sistematik. Ini menariknya. Bila ada teknologi ini, dia ada mengatur atau mengurus segala perkara ini secara sistematik, dengan bertujuan meningkatkan dan memudahkan aktiviti yang berkaitan pembelajaran dan pengajaran yang berteras teknologi. So, the konsep asas yang umumnya, teknologi pendidikan ini bukan sekadar untuk kita belajar main komputer saja, tidak. Dia lebih kepada itu. Mungkin dah sudah kontak JPN, kontak PPD, kontak sekolah, dan lebih dekat pada murid adalah kontak kelas.
bagaimana kita nak membawakan teknologi ini untuk membantu kita, sebagai guru, dan khususnya pada pagi ini kita sebagai GPI, sebagai guru pendidikan Islam, untuk kita merancang, membina, mereka, membentuk, melaksana dan menilai apa-apa berkaitan dengan PDP kita atau berkaitan dengan PDP kita untuk apa? Meningkatkan dan memudahkan urusan kita. Ini konsep asas teknologi di dalam pendidikan. Dan kalau kita khusus pada pagi ini dalam konteks PDP di dalam kelas, kita nak merancang apakah kaedah atau apakah pedagogi yang menarik kita nak laksanakan di dalam kelas. Adakah berteraskan pada master learning, cooperative learning, PAK 21 dan sebagainya terancangkan, dan semua ini kena berteraskan kepada teknologi. Apatah lagi sekarang ini pada zaman atau pada musim PKP ini, memang nak tak nak, boleh tak boleh, memang kita kena membawakan teknologi ini kepada anak-anak kita. Dan kita bina bahan-bahan PDP kita yang menarik berteraskan kepada teknologi. Dan akhirnya kita akan mereka dan membentuk apa-apa PDP sama ada berteraskan kepada buku teks, DSKP dan sebagainya yang bercirikan kepada teknologi. Dan cuba kita laksanakan, kita apply, kita deliver ilmu tersebut juga menggunakan teknologi sama yang biasa kita gunakan sekarang, apa dia? Google Meet, StreamYard, Zoom dan sebagainya. Banyak kan, tuan-tuan boleh terpulang ke masing-masing ke keperluan ataupun kesenangan, kemudahan masing-masing laksanakan. Dan akhirnya kita gunakan juga teknologi dalam konteks penilaian. Sama ada kita buat pentaksiran, kita buat latihan, kita buat PBD dan sebagainya. InsyaAllah pada lepas ini pada solat ketiga nanti, Ustaz Izzuan daripada SMK Taman Selayang akan cuba berkongsi pula kepada sahabat-sahabat yang sangat-sangat menarik bagaimana beliau membawakan teknologi ini untuk konteks pengurusan PBD atau pengurusan pentaksiran anak-anak. Dan insyaAllah lepas solat kedua pula, bagaimana Puan Hajah Khadijah nanti akan membawakan bagaimana melaksanakan PDP yang berkesan dalam kelas, khusus tajuk yang agak mencabar pada pagi ini itu adalah tamadun dan tokoh. Kita tengok pada slot yang kedua nanti. Saya harap tuan-tuan untuk stay atau terus bersama dengan kami pada pagi ini sehingga hujung pada slot yang ketiga untuk kita nampak perkembangan teknologi dan bagaimana kita semua ni apply, kita deliver, kita kongsikan, kita gunakan teknologi ini, dan akhirnya bagaimana kita menyusun, mengatur atau kita laksanakan penilaian kepada anak-anak kita. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita stay bersama saya sehingga ke akhirnya. Seterusnya sahabat-sahabat semua, ini menarik yang dalam teknologi, kita kena sedar, kita kena faham, kita kena tahu. Ini menarik sahabat-sahabat, peranan kita sebagai GPI, ini ada banyak peranan sahabat-sahabat. Ini kita sebagai GPI, kita sebagai murabbi, mursyid, muaddib, muallim dan sebagainya, banyak kan. Dan inilah kita kena lihat, kita kena sedar bagaimana kita ini berperanan untuk membentuk ummah, membentuk masyarakat, membentuk insan kepada anak kita. Dan kita nak teknologi yang kita bawa ini yang sejajar ataupun kita membawa kurikulum yang berteraskan teknologi ini, dan akhirnya nanti by the end ataupun pada hujung nanti kita ingat kita nak membentuk apa? Membentuk anak-anak yang rapat ataupun hampir kepada Allah. Ini kita. Dan ia berteraskan atau sejajar dengan falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan negara, sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat ini yang kita sebagai GPI, dan saya yakin di luar juga, di luar sana seluruh cikgu-cikgu ataupun ibu bapa, bagaimana kita kena menjaga anak-anak kita daripada tersasar, daripada tergelincir atau daripada istilahnya bahasa sekarang ke laut. Dia gunakan teknologi tapi akhirnya pada benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita sebagai peranan kita GPI, kita didik anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi, dan akhirnya nanti akan rapat kepada Allah dan takut untuk melaksanakan atau apa ni nak menuntut ataupun melayari apa-apa berkaitan yang dosa, maksiat dan sebagainya yang sangat-sangat mudah dia dapati di dalam handphone masing-masing, di dalam online masing-masing. Dan saya yakin kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai GPI khususnya pada pagi ini,
bagaimana kita nak menyantuni, bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita menggunakan teknologi yang akan membawa kepada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat, kalau kita sahabat-sahabat ya, untuk kita sama-sama menggunakan teknologi seperti tadi. Jangan sampai kita tertinggal teknologi ini. Kita nak bawa anak kita ini gunakan atau kita nak didik anak kita ini menggunakan teknologi ke arah kebaikan. Dan sekarang zaman ICT yang sangat-sangat open, yang sangat-sangat terbuka, dan kita nak bagaimana mendidik anak kita supaya dapat gunakan teknologi ini kepada benda-benda yang baik. So kalau kita tak pandai nak gunakan, sahabat-sahabat, macam mana anak kita kat luar tu? Kita ingat ya, so, kita kena belajar, kita kena masuk dalam teknologi ini, kita kena cuba lihat, cuba kita kita redah apa yang ada teknologi ini, kita lihat apa yang berlaku dan kita kena betulkan atau apa-apa yang tidak baik kat sana, sahabat-sahabat. Jadi kadang kita sebagai GPI khususnya pada pagi ini untuk mendepani, untuk kita menyantuni teknologi kepada anak-anak kita. Okey, sahabat-sahabat, seterusnya saya nak bawakan ini pengalaman kita, dan saya yakin ini yang kita rindu sangat-sangat, sahabat-sahabat. Kelas bersemuka dan ini dah berlaku sebelum COVID-19. Ini saya kongsikan kepada sahabat-sahabat apa yang saya buat atau apa yang saya laksanakan di sekolah saya. Inilah suasananya, sahabat-sahabat, di tengah anak murid saya pada tahun 2019. Okey, pada awal 2019, dan inilah kita rasa seronok sangat, kita rasa rindu sangat, sahabat-sahabat, bagi seorang yang ada jiwa mengajarkan. Saya yakin ini yang kita nak sangat jumpa dengan anak kita, bersemuka dengan anak kita. Okay, kita rasa macam satu nikmat kan, sahabat-sahabat kan, bila kita bersama dengan anak-anak kita di sekolah. Okay, dan inilah apa yang kita buat, telah laksanakan pelbagai kaedah, pelbagai metod, pelbagai pendekatan kepada anak kita, sama dengan PAK, kita gunakan master learning, cooperative learning dan sebagainya. Kita lah king di dalam kelas kan, kita lah raja dalam kelas. Kita nak membawa anak-anak kita bersama-sama kita, menyantuni mereka, kita menjentik hati mereka, dan kita nak membimbing mereka kepada menjadi seorang yang beriman, takwa dan sebagainya, sahabat-sahabat. Okey, dan inilah kelas saya, sahabat-sahabat, yang kita laksanakan di dalam PDP saya. Kita kena apply PAK yang sangat-sangat menarik, dan yang saya yakin aktiviti ini yang lebih sampai, lebih menarik untuk anak kita, untuk laksanakan, dan dia lebih mesra kepada anak kita, dan akhirnya nanti akan lebih menguasai konten yang kita akan sampaikan kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat kan. Dan saya yakin ini juga yang tuan-tuan akan alami dan rasai, dan saya yakin kita berdoalah kepada Allah SWT agar COVID ini selesai atau cepat hilang daripada muka bumi Allah SWT ni kan. Dan kita minta sangat, sebab kita tak nak berlaku lost generation atau generasi yang hilang. Dalam masa 2 tahun ini kita yakin, kita tahu ada kemungkinan murid-murid atau anak-anak kita yang ketinggalan, yang mungkin tak tahu membaca dan sebagainya, dan inilah kalau kita nanti yang sangat-sangat mencabar ya, sahabat-sahabat semua, apalagi dengan ibadah anak-anak, solatnya, Al-Qurannya dan sebagainya. Dan saya yakin inilah sebagai cabaran kita sebagai GPI, bagaimana kita nak mendepani anak-anak yang saya sebagai lost generation ini. Selama 2 tahun ini yang kita kena cover balik nanti, insyaAllah. Mungkin dalam kita doa kepada Allah, bila COVID hilang, kita akan cover balik dan kita cuba santuni mereka semula, dan kita cuba touch up balik, dan kita cuba dekatkan mereka dan isi yang bahagian lompong atau bahagian yang kosong itu dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya mereka kuasai. Okey, sahabat-sahabat semua, ini kelas saya, kita buat amali di dalam kelas. Okey, sama ada bila kita buat secara online memang tak nampak kan, tapi bila kita buat amali memang real. Pegang kain kafan, pegang tanah untuk tayamum, dan saya yakin benda real dan seronok. Okey, dan ini cabaran bila datangnya ini dia COVID-19, dia sangat-sangat mengubah landscape pendidikan negara, khususnya kita sebagai GPI. Bagaimana kita nak mendidik, bagaimana kita nak mengajar, bagaimana kita nak membentuk insan yang boleh solat sempurna, boleh melakukan amali jenazah, mengaji dan sebagainya dengan sempurna dan sebagainya. Dan inilah cabaran kita. Bagaimana kita mendepani mereka menggunakan atau kita melakukan PDP kita berteraskan kepada teknologi. Okey, sahabat-sahabat semua, bersedia dengan saya seterusnya? Okey. Ini saya nak dedahkan bagaimana realiti ataupun suasana di dalam kelas saya. Sejarah begini ya, pada awalnya bila kita laksanakan PDP R di dalam kelas,
Dia dapat ramai yang tak dapat kelak, dia tak dapat attend atau tak dapat hadir atau tidak dapat masuk dalam kelas saya. Dan saya kenapa ini berlaku. Dan saya cuba laksanakan sedikit kajian. Dan saya yakin tuan-tuan boleh laksanakan ini di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing bagaimana lihat senario, suasana, kemampuan anak-anak kita menggunakan teknologi. Okey. Dan saya lihat bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang saya dapati daripada responses responden dan anak-anak kita, nak lihat bagaimana keadaan ini, suasana mereka di dalam kelas PDPR khususnya. Okay. Dan saya dapati anak-anak sahabat-sahabat semua, saya dapati anak-anak sahabat-sahabat semua, peranan ibu bapa itu sangat-sangat penting, dan di sekolah saya hampir 80% dalam kalangan petani dan nelayan, 40% daripada petani dan 40% daripada nelayan. Dan bila lihat pada ini, tuan boleh membayangkan bagaimana faktor sosioekonomi mereka, dan ini yang memberi kesan kepada penyediaan dan kontak gadget-gadget dan sebagainya. Dan ini real yang berlaku di sekolah saya, sahabat-sahabat. Okay. Dan ini realiti akses internet. Okay. Kebanyakan ada akses internet dan hanya 27% yang tidak ada akses internet, dan ini hanyalah ketorang hanya sedikit. Tapi walau bagaimanapun yang berlaku, kita lihat seterusnya nanti bagaimana keberadaan atau bagaimana kemampuan internet ini kepada data atau kepada handphone masing-masing. Okay, dan ini yang ada di rumah masing-masing. Okay, anak-anak saya. Okay, dia dapati kebanyakan mereka memerlukan top up. Okay, data mudah alih, wifi hanya 15% sahaja, dan juga memerlukan wifi komuniti, wifi jiran pun ada, dan mereka pergi ke yang lain termasuk top up, ada beradik dan sebagainya. Ini yang berlaku realiti di sekolah saya, sahabat-sahabat. Okay, kenapa dia penting, sahabat-sahabat, kajian ini? Kita lihat kekuatan, lihat kelemahan, dan apa peluang kita boleh laksanakan di dalam kelas kita, sahabat-sahabat. Kita short sendiri, kita laksanakan itu ini, tapi kemampuan anak tak boleh. Ini kita kena sedar, kita kena ingat ni, sahabat-sahabat. Okay, dalam kita melaksanakan PDP berteknologi ini, kita lihat kemampuan, kesediaan anak-anak kita untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan ini berdasarkan dari awal tadi, faktor sosioekonomi keluarga masing-masing. Okay. Ini dia kemampuan ataupun kelajuan internet yang ada pada masing-masing. Okay, majoriti alhamdulillah hanya 1 Mbps atau 5 Mbps sebanyak 36.8%. So banyaklah. So adalah kat sana yang boleh menyantuni kita semasa kita melaksanakan PDPR, semasa kita lakukan Google Meet dan sebagainya. Jadi kemampuan. Dan inilah realiti ya sekolah di SMK Tuan Mustafa. Okay. Dan kebanyakan mereka lebih menggunakan akses WhatsApp, YouTube quizzes, Google Classroom, Google Meet, Facebook, Instagram, dan juga ML, Mobile Legends dan sebagainya. Kita lihat bagaimana akses internet yang lebih ataupun yang mudah didapati oleh anak murid di sekolah saya. Okay. Dan daripada ini saya juga menilai atau melihat bagaimana keadaan atau kesediaan gadget. Okay. Apa mereka ada telefon pintar dan sebagainya, kebanyakan semua ada smartphone. Jadi saya nampak bila smartphone ada, so kita boleh buat apa? Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat quizzes, kita boleh buat game dan sebagainya yang sangat-sangat menarik digunakan oleh anak-anak kita. Okay. Dan seterusnya kebanyakan handphone tersebut dimiliki oleh slide, anak Ustaz. atau ibu bapa. Ya? Slide. Ustaz tak keluar. Tak keluar? Ni keluar tak? Ya. Belum lagi, Ustaz. Oh, takut line pula. Saya keluar saya kat sini. Okey, dah keluar belum, Ustazah? Belum, Ustaz. Belum ya, sekejap. Saya escape sekejap. Saya takut line pula kat sini, pagi ni. Ini okey tak, Ustazah? Belum keluar lagi ke? Belum lagi, Ustaz. Ini keluar tak, Ustazah, ini? Tak ada, belum keluar. Belum keluar lagi, Allah Belum Akbar. keluar. Ya. Keluar slide. Saya pergi view, saya pergi... Ni keluar dah ni?
Ya. Belum lagi Ustaz. Belum lagi. Cuba lagi Ustaz. Belum lagi ya, sekejap. Ya, kadang-kadang kita ada masalah lain Ustaz ya. Ya, betul. Kita kena bersedia ini. Ya. Harap bersabar ya hadirin sekalian. Kita ada masalah teknikal, masalah lain sedikit untuk keluarkan paparan seterusnya. Okey. Maskan. Okey, ada. Tak ada ya? Ya. Okey, tak apa. Terima kasih, Kita Ustaz. bersedia benda-benda. Kali ini yang berlaku di kelas dan ini real berlaku di sekolah kita, ni berlaku yang real kan. So kita Ya, betul, Ustaz. kena bersedia. Betul-betul. Okey. Tak apa, kita habis kita dalam keadaan santai, kita relax insya-Allah dan kita selanya bersiap sedialah dalam perkara ini. Dan inilah juga yang berlaku pada anak murid kita bila line tak ada, kita kena jangan cepat marah sahabat-sahabat. Kita jangan cepat cakap fikir yang tak baik. So kita fikir mungkin lain masalah dan sebagainya. Ini yang berlaku di sahabat Benam. Tak pasti mungkin berlaku tempat lain, wallahu alam lah. Tapi buat masa di sahabat Benam agak mendung sedikit tempat saya. Ini yang berlaku kalau kadang-kadang kalau kelas kita dalam seramai 70 orang student kita gabung kelas, kadang yang masuk dalam 10, dalam 15 orang pada awalnya. Tapi lama-kelamaan dia akan sebab masalah lain, lambat. Ini yang berlaku di sekolah saya sahabat-sahabat. Okey ya. Okey, ni nampak sahabat-sahabat ya. Saya akan review, saya akan pergi kepada reading view. Nampak sahabat ya? Ya, nampak. Nampak ya? Ya. Okey. Okey, nampak ni. Okey, ni juga realiti yang berlaku di SMK Mustafa. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, kebanyakan anak murid saya, okey, dalam kalangan di SMK Mustafa ni kebanyakan ada yang bekerja. Okey, dan kita tahu disebab faktor ekonomi keluarga tadi, ada dalam kalangan mereka yang bekerja terpaksa menyara keluarga. Ni real ya sahabat-sahabat. Anak sahabat terpaksa ambil buah sawit, petik sayur dan sebagainya. Memang terpaksa kalau kelas PDPR waktu pagi itu, dia mengambil peluang untuk bekerja semasa PKP ini, dia mengambil peluang untuk bekerja untuk mendapatkan pendapatan dan sebagainya. Dan hampir 30% mungkin bekerja. Okey, petik sawit ya, petik buah, petik sayur dan sebagainya. Dan ini kita kena fikirkan apa kaedah yang sesuai, apakah pendekatan sesuai untuk anak kita ini. Kalau pagi bekerja, so apa kita nak buat? So kita cuba cari peluang, cari ruang dan sebagainya untuk kita mungkin buat PDPR di dalam waktu malam. Ni kita boleh kita bagi sebagai win-win situation untuk kita dan juga anak-anak kita apply kita dalam kelas. Okey, sahabat-sahabat, dan ini saya nak sharekan kepada sahabat-sahabat semua. Okey, apa yang saya dah bawakan atau apa yang saya kongsikan kepada anak-anak saya semasa PDPR ini, dan beberapa strategi, beberapa pendekatan yang saya gunakan di dalam kelas saya. Okey, sahabat-sahabat semua. Okey. Ini saya yakin tuan-tuan dah benda yang common, benda yang umum, benda yang tuan dah buat pun di dalam kelas masing-masing, khusus dalam tajuk dalam tilawah, hafazan dan juga hadis. Okey. Kita akan buat apa? Kita buat Google. Kita buat voice record. Kita kasih minta anak-anak kita save record, kita buat video dan sebagainya. Ini ikut keperluan atau kesediaan anak-anak kita. Di sekolah saya akan buat cara begini lebih mudah, lebih cepat dan lebih pantas untuk anak-anak kita sharekan. Okey, atau kongsikan suara, rakaman suara sama ada bacaan hadis, bacaan tilawah ataupun bacaan hafazan menggunakan voice record. Okey, dan ini sangat-sangat membantu untuk kita menilai untuk membuat PBD di dalam kelas masing-masing sahabat-sahabat. Okey. So ini adalah dari pulang atau ikut kesediaan ataupun kemampuan anak-anak kita. So tadi awal tadi dapati anak kita ada yang bekerja, yang ada tidak lain dan sebagainya. So saya tetapkan masa. Mungkin dalam masa satu hari daripada pukul 7.30 pagi sampai 6 petang. Inilah masa kita bagi masa yang agak lama untuk anak kita biar selesa. Biar mereka dapat maksimumkan masa sepenuhnya untuk pendidikan mereka di dalam kelas. Okey. Seterusnya, ni yang common juga yang saya kira sahabat-sahabat ada buat. Saya benda yang yang biasalah.
Kita buat Google Meet sama ada tuan nak, ini yang saya biasa saya gunakan Google Meet lah. Okay, mungkin tuan ada nak gunakan Zoom, StreamYard dan sebagainya, terpulang kepada keselesaan ataupun kemudahan masing-masing. Tapi bagi saya inilah kelas saya. Untuk kelas saya biasa buat waktu malam, sesi malam. Okay, dan saya akan gabungkan kelas, biasa 2 kelas atau 3 kelas. Kita gabungkan dan kita buat PDP sana. Dan kehadiran alhamdulillah pada permulaannya biasalah sedikit turun-naik tu biasa, bergantung kepada line dan sebagainya. Tapi menariknya bila saya sebagai guru kelas, bila kehadiran murid macam tak cantik dan sebagainya, saya akan call mak bapak masing-masing atau kita lihat call mereka secara direct apa yang berlaku, dan memang responnya ialah masalah line, masalah kemampuan internet dan sebagainya. Data ada tapi line tak ada. Ni yang berlaku. Kadang-kadang mereka tak paksa keluar. Okay, keluar ke ke pusat komuniti, keluar ke sekolah, tepi sekolah, duduk sekolah. Macam kalau tuan-tuan pergi sekolah saya, kadang-kadang ada beberapa murid duduk kat luar pagar sekolah. Kenapa? Sebab nak dapatkan line, nak dapatkan internet di sana. Okay, seterusnya saya juga laksanakan perkongsian video, dan saya yakin sahabat-sahabat semua kat luar ramai. Okay, saya sebut nama Puan Zuriana, Ustaz Izwan, yang banyak membuat video-video yang boleh dikongsikan, yang boleh kita gunakan di dalam kelas kita. Dan ini kita boleh buat sendiri tuan-tuan, sahabat-sahabat. Even saya pun sebenarnya tak pandai nak buat video ini, tapi bila kita ada apps yang mudah yang kita selesa kita gunakan PowerPoint, dan kita gunakan sebagai slide share dari sana, dan sangat-sangat membantu anak kita, dan kita cuba datang hadir dekat sana, dan kita cuba ajar mereka menggunakan pautan ini, dan sangat-sangat membantu anak kita, dan mereka boleh belajar ini pada bila-bila masa. So bila tanpa katakan contoh, kita share pada waktu pagi, so dia boleh lihat sampai waktu petang. Ini menariknya sahabat-sahabat semua, dan kita cuba laksanakan video ini, dan saya yakin tuan-tuan banyak kat luar sana sahabat-sahabat kita yang hebat-hebat menggunakan kaedah video ini, dan sangat-sangat mudah kita laksanakan, terutama khususnya dalam tajuk-tajuk melibatkan amali, kan. Okey, juga perkongsian video saya laksanakan daripada anak murid saya, yang banyak yang kita boleh apply di dalam kelas. Tuan-tuan terpulanglah tuan-tuan nak gunakan green screen ke, tuan-tuan nak gunakan slide share dan sebagainya, ini terpulang pada masing-masing lah, kekuatan masing-masing. Cuma nak beritahu kat sini bahawa video ini mudah kita laksanakan dan mudah kita kendalikan. Saya juga sharekan atau saya kongsikan kepada anak-anak saya bahan PDP yang ada di KPM, dekat Delima, dekat Google Classroom dan sebagainya, yang boleh kita share. Dan saya kat luar sahabat-sahabat dah banyak berkongsi tentang ilmu tentang konten, tentang PDP, tentang DSKP dan sebagainya, boleh kita ambil dan kita kongsikanlah kepada anak-anak kita, dan kita raikan sahabat-sahabat yang laksanakan ini, khusus dalam teknologi ini yang sangat-sangat membantu GPI yang ada di luar seluruh Malaysia, khususnya Selangor ni. Saya juga kongsikan kepada anak murid saya bahan-bahan bentuk PowerPoint. Saya akan kongsikan bahan-bahan ini mengikut RP saya. Katakan hari ini saya mengajar dalam tajuk tilawah, saya akan sharekan tilawah lah pada minggu ini. Kalau minggu depan saya ajar dalam tajuk hadis, saya akan sharekan tajuk hadis. So dalam seminggu itu sekurang-kurangnya mereka akan mendapat satu. Dalam seminggu sekurang-kurangnya mereka mendapat satu bahan PowerPoint daripada saya. So by the end, di hujung tahun mereka akan dapat sebanyak, kalau macam untuk tingkatan 3 dapat 27 tajuk PowerPoint daripada saya, dan mereka boleh apply, dan so mereka boleh tonton, mereka boleh serve pada bila-bila masa bahan PowerPoint tersebut. Dan saya yakin sahabat-sahabat keluar, sahabat-sahabat semua di luar sana terlalu banyak sebenarnya bahan-bahan dekat internet. Tuan-tuan klik internet, tuan-tuan lihat sana bahan-bahan pautan berkaitan dengan PowerPoint yang sahabat-sahabat kita sediakan dekat luar, even dekat YouTube dan sebagainya, yang banyak membantu kita sebagai GPI. So nak tak nak, kini peluang sebenarnya dah ada. Peluang dah ada, jalan dah ada, lorong dah ada, so kita gunakanlah. Kita rebut peluang ni, kita raikan, kita santuni. Dan kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan buat sendiri, lagi cantik tuan-tuan. Sebab tuan-tuan lebih mengenali anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan lebih lebih kenal siapakah mereka, so tuan-tuan buat sendiri bahan PowerPoint sendiri,
Dan cuba tuan-tuan share dalam kelas, dan mungkin tuan-tuan boleh share juga kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat GPI yang lain. Ini menarik sahabat-sahabat, dan saya yakin kita kat JPN Selangor dengan bawah Ustaz Muiz, kita dah banyak akan sediakan banyak bahan-bahan PDP PowerPoint ini yang tuan-tuan boleh gunakan, yang tuan-tuan boleh laksanakan, tuan-tuan boleh jalankan di dalam kelas masing-masing. Dan kita telah bantu sahabat-sahabat GPI semua, gunakanlah bahan PowerPoint ini, dan daripada PowerPoint ini tuan-tuan boleh upkan. Tuan-tuan letakkan class point, tuan-tuan letakkan slide share dan sebagainya, tuan-tuan boleh laksanakan mudah menggunakan PowerPoint. Okey, sahabat-sahabat semua. Okey. Tuan-tuan juga boleh lihat pada YouTube. Ni banyak cek YouTube, okey, bahan-bahan kat luar yang banyak sahabat-sahabat kita sediakan. Dan ini saya nak sharekan juga, kalau tuan-tuan klik tajuk akan keluar dia banyak daripada sahabat-sahabat kita yang sediakan PowerPoint daripada sekolah rendah, sekolah menengah yang sangat-sangat membantu dan menarik sahabat-sahabat. Bukan sekadar bahan konten itu, tapi kita boleh jana, kita boleh cari, kita boleh gabungkan dengan subjek lain. Contoh dalam tajuk apa? Tajuk akidah, beriman kepada Allah. Okey, mungkin kita boleh search cari, adakah tajuk berkaitan dengan beriman kepada Allah, kejadian alam, kejadian tentang matahari, tentang planet-planet. Banyak bahan-bahan yang boleh kita share kat sana sahabat-sahabat. Kalau katakan sahabat-sahabat kemampuan handphone tak mampu, sahabat-sahabat share lah dia punya link itu, yang sangat-sangat membantu. Dan saya yakin anak-anak kita ini, bila kita sebut dalam pautan berkaitan dengan Islam ni, kita share kepada dia mungkin agak terasing kepada anak murid kita, so kita sharekan. Lihat dalam PowerPoint ni, dalam YouTube ini ada banyak ilmu-ilmu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan pendidikan Islam dan sebagainya, kita boleh share kepada mereka. Kita bawakan ilmu ni kepada mereka yang mungkin berlaku kepada anak kita yang mungkin asing dengan YouTube yang sebegini. Mungkin mereka YouTube tentang lagu, tentang tentang yang berkaitan dengan game dan sebagainya. So kita bawakan kepada mereka ilmu-ilmu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan apalah kita alam dan sebagainya, boleh kita sharekan kepada mereka, dan saya kira menarik. Dan saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Ini berlaku beberapa tahun lepas masih dalam kelas. Dalam kelas bersemuka. Dan kita dekat YouTube ni banyak kan, terlalu banyak sampai jutaan bahan-bahan yang kita boleh apply. Dan saya bawakan untuk pengetahuan sahabat-sahabat. Mungkin tuan-tuan sahabat-sahabat ada buat begini, okey, di mana saya di sekadar awal sesi kita akan bawakan lagu-lagu yang menyentuh jiwa. Dan saya kata anak-anak ni, kebanyakan anak-anak yang daripada kelas 1 sampai kelas 5 ni, yang mudah menjentik mereka ialah tentang keibubapaan. Okey, lagu-lagu yang menyentuh dengan ibu bapa, okey, lagu-lagu ataupun video-video berklip dengan contoh hari raya kan, mak bapak meninggal dan sebagainya, sangat-sangat menyentuh. Okey, benda ini sebab kita boleh jentik hati mereka, dan kita boleh gunakan benda ini untuk kita selami hati mereka, untuk kita sama-sama mudah mendidik mereka. Dan inilah peranan kita sebagai GPI. Dan kita kena kita kena bijak, kena pandai mencari bahan-bahan yang boleh menyentuh hati mereka, dan kita anak-anak kita terlalu seronok dengan keduniaan dan sebagainya, hiburan dan sebagainya, sedangkan mereka terlupa. Dan benda ini sebenarnya tuan-tuan kat YouTube ada. Kita gunakanlah bahan-bahan ini yang boleh kita laksanakan di dalam kelas yang sangat-sangat menarik kita laksanakan. Okey, saya cepat ya. Okay, seterusnya kita juga boleh membina YouTube. Ini ada channel saya. Okey, kalau tuan-tuan kalau tak mampu nak bina, tuan-tuan gunakan bahan-bahan kat luar tuan-tuan. So tiada masalah. Orang macam saya ni, saya mungkin tak mampu, tak ada masa banyak untuk buat YouTube dan sebagainya. Kita gunakan bahan-bahan ada kat YouTube, Instagram dan TikTok. Yang banyak yang kita boleh lihat kat sana. Okey. Dan juga untuk kelas saya, ni antara untuk kelas saya biasakan kita buat kelas khas untuk pendidikan Islam. Dan jadi kita mudah, kita tak kacau kelas-kelas yang lain. So bayangkan kalau kelas ada 9 kelas, 9 subjek, ada 9 grup anak-anak kita ada kelas. So kita nak kacau kelas induk punya grup. So kita gunakan khas untuk kelas kita sendiri. Dan kita mudah nak masukkan input data dan sebagainya tanpa mengganggu kelas atau induk punya grup. Kita nak tu. So kita buat kelas khas, saya gunakan yang paling mudah kelas saya gunakan Telegram ataupun WhatsApp. Okey, sahabat-sahabat. Dan saya kira sahabat juga ada buat. Okey, sebab ini sebenarnya perkongsian saja. Okey.
Okey, untuk pentafsiran atau penilaian ataupun ujian, saya gunakan untuk yang mudah kita gunakan Google Form, kita gunakan quizzes. Untuk Kahoot dan Padlet saya jarang guna. Kita tak kisah tuan-tuan, tak ada masalah. Yang penting cuba tuan-tuan gunakanlah teknologi ini. Bagaimana tuan-tuan gunakan teknologi yang paling mudah kita gunakan Google Form untuk membuat penilaian, membuat ujian dan sebagainya yang boleh kita laksanakan di dalam kelas. Dan ini sangat-sangat membantu sahabat-sahabat dan lebih mudah, lebih cepat. Ini menariknya. Dan kalau tuan-tuan mungkin mungkin kita buat secara kolaboratif dalam daerah, contoh sahabat benam, okey, setelah sekolah kita buat satu ujian, satu Google Form. Kita gabungkan. Menarik tuan-tuan, kita boleh buat secara kolaborasi antara sekolah-sekolah ikut daerah, tapi dalam negeri pun kita boleh buat. Okey, kalau tuan-tuan tak mampu, tak buat sendiri. Tapi kalau tuan mampu, alhamdulillah, go on tuan-tuan. Kita buat banyak-banyak, kita kongsi kepada anak murid kita dan dia satu-satu bentuk pentaksiran mudah, cepat, pantas dan kita dapat result dengan mudah. Okey, sahabat-sahabat. Okey, ini juga apps-apps yang ada dalam D5, pautan D5 yang boleh kita gunakan. Okey, dan tuan-tuan surf kat sana, terlalu banyak tuan, manfaatkanlah D5 yang sangat-sangat hebat, sangat menarik ni tuan-tuan, yang boleh kita apply, yang boleh kita explore dan sebagainya. Okey. Bagi murid-murid, ni bagi murid yang mungkin ada masalah line, masalah ketidakmampuan handphone dan sebagainya. Okey, saya untuk kelas saya ada dua sesi, dua slot. Satu slot untuk online, satu slot offline. Untuk offline, saya cuba kita bawakan latihan-latihan dalam bentuk bertulis. Okey, saya cuba dalam buku-buku yang saya dah sediakan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan lihat yang tuan-tuan gunakanlah ikut masing-masing punya kesediaan di sekolah masing-masing. Okey, buku-buku mereka dah beli tu kita minta isi. Buat berpandukan pada buku teks. Ini sangat membantu tuan-tuan. Bisa open book test. Okey, open book latihan open book. So sangat-sangat membantu anak murid kita. Pada masa ni di samping mereka buat latihan, sebenarnya mereka membuat ulang kaji. Okey, tajuk yang saya dah laksanakan dan saya ajarkan semasa kelas Google Meet atau kelas PDPR. Okey, sahabat-sahabat semua ya. Okey. Dan bagi yang ni saya minta untuk mereka hantar, okey, dan semua ya, saya minta semua hantar dalam bentuk snap gambar, dan biasa untuk saya lepas hantar dan kita akan save dekat dalam Google Drive ataupun saya akan padamlah. Yang penting tuan-tuan rekod. Selepas tuan-tuan tanda, tuan-tuan rekod. Ni insya-Allah di slot ketiga nanti Ustaz Izwan akan terangkan bagaimana bentuk perekodan yang tuan-tuan boleh buat. Ini menarik tuan-tuan, tentang Ustaz Izwan sangat menarik nanti. Bahan yang disediakan oleh Ustaz Izwan semasa solat ketiga nanti. Okey. Ini contoh yang saya buat. Okey, sekarang kita simak di dalam dalam handphone. Dan tuan-tuan bolehlah sedikit gadget, tak banyak pun tuan-tuan, mungkin paling banyak pun dalam RM20 yang kita gunakan pad punya pen pad tu kan. Kita boleh gunakan pen untuk menanda dan sebagainya. Even kalau kita gunakan jari pun dah boleh sebenarnya tuan-tuan. Okey, tak nak tuan-tuan untuk kita laksanakan sahabat-sahabat. Okey. Untuk aktiviti PDP untuk saya, untuk anak-anak murid saya akan minta mereka mengasihkan beberapa bahan menarik untuk anak kita laksanakan, sama ada kita gunakan apps TikTok, okey, Insta, Canva ataupun PowerPoint. Ini sebab kita nak menyantuni mereka, nak bawa mereka gunakan teknologi ini sebagai bentuk penghasilan, bentuk PBD yang mereka boleh laksanakan di rumah masing-masing. Ini contoh bahan-bahan yang mereka telah hantar kepada saya secara Google Drive. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, kita buat link tuan-tuan, kita buat link untuk mereka simpan dalam Google Drive kita. Kalau boleh jangan simpan dalam handphone, akan memberatkan handphone kita. Kita dah ada peluang, kita ada ruang untuk Google Drive kita gunakan sepenuhnya. Okey, kita simpan kat sana dan memudahkan kita, dan ia sebenarnya bentuk yang sangat-sangat mudah dan kita boleh ambil pada bila-bila masa dan tidak memberatkan handphone kita. Okey, ini contoh yang anak murid saya buat untuk amal solat jenazah ketiga. Ini mungkin tuan boleh. Okey. Elisha binti Muhammad Taufik Peter dari kelas 3 Taqwa yang melakukan solat jenazah. Okey. Ini tuan-tuan boleh nampak sini ya, bagaimana saya laksanakan amali kita untuk secara akan menunjukkan cara solat jenazah. Okey. Okey, ini yang saya laksanakan dalam untuk evidence sebagai bahan video yang mereka boleh buat. Okey. Dan juga saya minta juga mereka membuat poster menggunakan Canva. Sekarang kita guna Canva dan minta menarik tuan-tuan, sahabat-sahabat. Canva yang mereka buat, saya minta mereka sharekan dalam keluarga, sharekan dekat komuniti masing-masing. Dan share jadi sebentuk bentuk dakwah.
Okey. Sebab mereka menjadi seorang pendakwah, sharekan benda yang baik-baik. Kita mendidik mereka menggunakan teknologi ke arah kebaikan. Ini yang saya nak mereka laksanakan. Ini yang kita nak, kita nak sama-sama anak kita pandai menggunakan teknologi ke arah kebaikan. Okey. Juga kita gunakan TikTok. Okey, bahan TikTok yang saya minta mereka buat. Okey, antara contohnya ya. Ini anak mereka saya buat ya. Kita dah mereka kita jumpa je. Okey, mesti mereka buat. Okey. Apa nama ni? Di tempat saya mungkin pendedahan ilmu nak buat video dan sebagainya mungkin kurang. Jadi inilah yang mampu kita buat. Tak apa, it's okay puan-puan. Okay, mungkin tuan-tuan bagi pihak anak-anak yang mungkin ada ibu bapa yang lebih advance, okay, buat video dan sebagainya, it's okay, lagi cantik. Tapi bagi saya, ini saya terima apa yang mereka buat, yang inilah bahan-bahan yang bahan TikTok yang mereka sediakan sebagai bentuk apa nama ni pentaksiran. Okay, contoh bahan-bahan ya. Okay. Ni kadang-kadang kita tak terfikir pun nak buat benda ni kan, kita tak tahu pun nak buat, tapi anak kita tahu. So kita gunakan peluang ini sahabat-sahabat untuk kita minta mereka menghasilkan bahan. By the end kita boleh nilai mereka, kemampuan mereka atau menilai mereka untuk membuat sesuatu tajuk atau membuat PBD yang kita amanahkan kepada mereka. Okey, bagi anak murid yang ada masalah line dan sebagainya, saya minta juga mereka sediakan bahan. Okay, bahan dalam bentuk offline, bahan bertulis ya begini. Saya minta mereka buat portfolio, membuat kita bertulis lah ya, kerja dan sebagainya. Dan saya minta mereka sediakan dan saya minta mereka hantar di di sekolah. Okey, dan sebagai bentuk pentaksiran atau penilaian PBD mereka. Okey, dan juga saya kongsikan juga sedikit pada saya penglibatan saya dengan didik ilmu. Okey, saya juga dedahkan kepada anak kita. Dan sebenarnya tuan-tuan dan sahabat-sahabat, maaf cakap lah ya, bila sekolah kampung kan, bila sekolah kampung ni, bila nampak cikgu mereka kat TV, cikgu mereka kat YouTube, mereka seronok sangat. Mereka sangat teruja sangat. Cikgu Ustaz Zul dekat TV, cikgu Amira, sekolah saya ada 3 orang ya, terlibat dengan didik TV. Cikgu Amira kat TV, dia seronok sangat. Okay, cikgu Lokman kat TV, dia seronok sangat. Benda-benda yang begini sebagai peluang saya gunakan kaedah saya untuk mendidik mereka, dan ada sedikit info-info yang boleh saya share kepada mereka khusus dalam yang TV dan SPM so saya boleh share kepada mereka bagaimana menjawab SPM dan sebagainya dengan menggunakan kaedah ini. Okey, ini kehadiran murid share untuk sahabat-sahabat. Okey, saya tak besarkan kat sini ya. Okey, kalau tuan-tuan lihat kan, saya nak share kepada sahabat bagaimana kehadiran murid pada 6 sini. Contoh ada saya ambil 2 contoh saja. Okey, kalau tuan-tuan nampak kat atas ni pendidikan Islam banyak kan. Okey, alhamdulillah lah, bila peranan kita sebagai GPI, kita gunakan teknologi, kita gunakan segala metod yang ada kat kita, insya-Allah murid-murid akan alert dengan kita, suka dengan kita. Sebab ini memang jiwa mereka dengan teknologi. So bila kita dedahkan apa-apa yang berkaitan teknologi, insya-Allah mereka boleh attend, mereka boleh sama-sama dengan kita, dan insya-Allah kita mudah untuk kita laksanakan pengajaran kita di dalam kelas. Okay, dan ini sebenarnya membantu sahabat-sahabat. Dan kalau tuan-tuan nak buat kehadiran pun kita gunakan Google Form dan sebagainya, sangat mudah membantu anak murid kita untuk mengisi kehadiran dan sebagainya. Okey, dan ini mungkin sebelum last nak share kepada sahabat-sahabat beberapa tindakan penambahbaikan untuk saya yang boleh saya share kepada sahabat-sahabat bagaimana PDP yang berkesan menggunakan teknologi. Okey, pastikan kita menggunakan pelbagai medium PDPR ya sahabat-sahabat, dan teknologi adalah sebahagian sahaja alat untuk menyampaikan konten, menyampaikan kurikulum, menyampaikan DSKP dan sebagainya. Okey, dan bagi murid-murid yang tak mampu tadi, apa kita buat? Kita kena pelbagaikan, kita kena senang kreatif. Okey, apa yang boleh kita laksanakan kepada anak yang ini yang tak boleh ni. So mungkin dalam 70% ada online, 30% tak ada online. So kita kena pandai sahabat-sahabat. Kita nak ketinggalan, kita nak anak kita jadi lost generation. Kita kena pandai untuk berhubung atau kita menghubungi ibu bapa. Kita kena ada connection dengan ibu bapa supaya mereka alert. Tanggungjawab mereka di rumah ni, sebab kita bukan dekat sekolah lagi, di rumah ni tanggungjawab ibu bapa sangat-sangat besar. Bagaimana ibu bapa berperanan untuk mengingatkan, untuk mendidik, untuk mengajar dan sebagainya kepada mereka supaya alert atau sentiasa bersama dengan kita, dengan kelas masing-masing. Dan pastikan pendekatan kita buat, pastikan pendekatan PDPR yang mudah dan mesra kepada murid kita. Mengikut, seperti saya dapat kajian awal tadi, so saya ikut berdasarkan base kepada data tersebut, saya akan fikirkan apa yang sesuai pada anak saya, apa yang boleh anak saya buat.
Okay. Saya tak mampu nak buat Zoom, saya tak mampu nak buat yang hyper dan sebagainya sebab itu di luar kemampuan anak saya. So saya buat benda yang simple tapi by the end sama je hasil tuan-tuan. So tuan-tuan laksanakan. Yang paling penting tuan-tuan, laksanakan benda ini menggunakan teknologi yang mudah dan juga menguasai. Sahabat-sahabat semua, kita perlulah menguasai teknologi sebelum teknologi menguasai kita, dan kita sebagai GPI, sahabat-sahabat nak kita kena sebagai bentuk dakwah kita pada anak kita, dan kita nak anak kita nanti pastikan dia menguasai teknologi. Bukan teknologi akan menguasai mereka nanti. Kita tak nak anak kita dalam keadaan yang apa cakap, bahasa kasarnya lah hantu handphone, hantu gadget, hantu game. Tak nak. Ini kita nak ini. Dan harapan saya insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua, dan saya harap perkongsian saya memberi sedikit info, input dan sebagainya kepada sahabat-sahabat di luar sana. Saya kembali kepada Ustazah Fatimah. Alhamdulillah, majlis merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Zul Hakim bin Munjari sebentar tadi. Ya, perkongsian ilmu yang sangat bermakna dan bermanfaat buat kita semua. Ya, jadi dapat dirumuskan di sini bahawa penggunaan teknologi dalam PDP dapat menjadikan proses pengajaran lebih mudah, menarik dan lebih menyeronokkan. Ia sekaligus dapat menarik minat dan perhatian murid untuk menyertai PDP yang seterusnya. Ya, walaupun kita berhadapan dengan PKP, tetapi dengan kemudahan teknologi, ia membolehkan komunikasi berlangsung antara guru dan murid. Hadirin sekalian, ya, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Ya, jika ada sebarang pertanyaan, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan soalan di ruangan chat. Ya, baik. Para hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengisi link kehadiran slot pertama bagi mendapatkan sijil penyertaan peringkat negeri Selangor. Baik, ada pertanyaan di sini Ustaz, ya. Saya bacakan pertanyaan daripada Cikgu Sarina binti Zakaria. Apakah tindakan jika murid join Google Meet, ya, tetapi dia senyap je, ya, tak buka kamera dan tidak mahu bercakap lah, ya? Bagaimana tindakan Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih Cikgu Syarina. Okey, ini yang berlaku, bukan Cikgu Syarina berlaku, even saya pun berlaku juga, kita berlaku. Okey, Dia buka tapi tak datang, ataupun dia letak saja, dia buka saja, dia pergi mana-mana. Okey, sebagai GPI, sebab kita kena of course lah, even dalam kelas pun kita tak boleh marah direct. Okay, dan kita kena hubungi dia, jadi kita sebagai pihak kena bekerja lah, tu kerja kita. Kita kena hubungi secara personal. Okay, mungkin contoh yang berlaku kelas saya biasa dalam kelas tilawah. Kelas tilawah memang berlaku begini. Okay, memang akan ada beberapa murid yang diam, tak bersuara dan sebagainya. Ini sebagai kita kena bekerja, kerja kita kena hubungi mereka. Okay, insyaAllah kita cuba, sebab kita nak link untuk PBD kan. So setiap kehadiran ada data ke sana, ada point kat sana sebagai murid, sebagai penilaian PBD. So bagi murid yang diam situ, pengalaman saya akan call balik. Saya akan hubungi mereka mungkin secara WhatsApp, dan saya akan listkan nama. Okay, nama-nama ini nama-nama yang muncul tapi tak bersuara, even tak angkat tangan pun. Kita boleh test angkat tangan insya-Allah kita boleh tahulah memang ada kat sana. Tapi bagi murid langsung tak ada apa-apa, kita hubungi mereka. Itu pengalaman saya lah kelas PDP saya dalam Google Meet. Itu Ustazah. Terima kasih Ustaz Zul Hakim di atas jawapan yang diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zul Hakim bin Munjari, Guru Cemerlang Pendidikan Islam, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustafa Sabak Bernam. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat menjadi panduan dan pedoman kepada kita. Ya, semoga ilmu yang kita perolehi pada pagi ini dapat kita sebarkan pada rakan-rakan yang lain dan kita dapat aplikasikan dalam PDP kita bersama dengan anak-anak didik. Baik, para hadirin sekalian,
Ya, sekali lagi saya meminta untuk tuan-tuan dan puan-puan mengisi link kehadiran slot pertama bagi mendapatkan sijil penyertaan peringkat negeri Selangor. Baik. Akhirnya, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada sektor teknologi pendidikan, sektor pembelajaran, sektor pendidikan Islam, sektor pendidikan khas Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, anggota jawatan penguasa pengelola webinar dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program webinar ini. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menunggu hingga ke akhir program webinar. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pergi memburu si anak rusa, lari sembunyi di dalam gua. Segala yang baik dari Yang Maha Esa, yang buruk harap dimaafi jua. Sebelum saya mengundur diri, majlis dengan hormatnya mempersilakan slot kedua Puan Nurlili Shanim binti Din untuk meneruskan program bagi slot yang kedua. Sekian dahulu daripada saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.